Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Mana pengarang kitab Al-Jawhar Al-Mawhub wa Munabbihat Al-Qulub Tuan Hadrat Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani menukilkan lagi dalam kitabnya pada bab kelebihan iman ini. Jadi kita sampai pada bahagian yang terakhir daripada kitab ini, bab yang menyatakan kelebihan iman ini, itu bagaimana memelihara agar tetap iman. Ya, sebelum ni kita dah membaca tentang keimanan itu, pembahagian iman. Ini ada iman yang bertambah dan ada iman yang berkurang. Ada pendapat-pendapat yang mengatakan iman itu bertambah dan berkurang. Ya, ini para ulama telah membahagikan iman itu pada beberapa kategori. Ada yang keadaannya bertambah iman dan berkurang. Ini iman itu ada kalanya bertambah dan ada kalanya berkurang. Dan ada kalanya ada juga keadaan iman yang tiada bertambah dan tiada berkurang. Ya. Ini bertambah dan berkurang iman itu seperti iman sekalian umat manusia ini, sekalian manusia dan jin ini. Dan ada kalanya juga yang bertambah imannya dan tiada berkurang, iaitu iman para malaikat. Sentiasa bertambah keimanan mereka dan tidak berkurang keimanan mereka. Dan ada juga keadaan di mana iman itu bertambah dan tiada kurang. Ini kalau iman malaikat tu tiada bertambah dan tiada kurang, ini dah tetap keadaan iman mereka tu. Ya. Kalau iman para malaikat tu tidak bertambah dan tidak berkurang, tetap keadaannya. Manakala iman para nabi pula sentiasa bertambah keimanan mereka dan tiada berkurang. Keimanan mereka tu semakin hari semakin bertambah. Dan ada juga ulama yang menyatakan bahawa pembahagian yang keempat itu iman orang-orang yang fasik, yang mana sentiasa berkurangan iman mereka dan tiada bertambah. Kurangnya iman mereka itu disebabkan apa? Disebabkan perbuatan dosa-dosa, ya, kemaksiatan yang mereka lakukan dengan tidak bertaubat. Wallahu a'lam. Dan kali ini kita sampai pada menyatakan tentang bagaimana untuk memelihara agar tetapnya iman. Ya. Kalau kita pada kitab yang terjemahan ni, kita ada muka surat yang 60 ya.
Pada menyatakan tentang memelihara agar tetapnya iman. Dan setengah daripada yang memberi manfaat bagi terpelihara iman ketika mati. Jadi iman ni yang pentingnya bukan setakat waktu kita hidup di dunia ni kita perlu beriman. Ya, iman ni apa? Iman ni adalah kepercayaan kita, keyakinan kita, kepercayaan kita atas perkara-perkara ghaib yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang berkaitan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, ya, berkenaan dengan kehidupan sesudah mati, ya, tentang qada dan qadar, ya, tentang dosa dan pahala dan sebagainya. Jadi kepercayaan kita atas perkara-perkara ini dinamakan iman, ya. Kepercayaan kita atas perkara-perkara yang gaib ini dinamakan iman. Dan kita nak kekal supaya tetap sentiasa beriman ni bukannya mudah, kerana ramai di kalangan umat manusia ni juga yang saat akhir kematian ni tercabut iman. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar tetapkan iman dalam hati kita, ya, dan supaya kita dapat tinggalkan dunia ini dalam keadaan beriman, yakni mati dalam keadaan beriman. Jadi bagaimana nak memelihara iman ni supaya sampai mati kita dapat dalam keadaan beriman? Ini kepercayaan kita tentang hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kesucian zat Allah Subhanahu Wa Taala, kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, dan kepercayaan kita tentang kerasulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir, ya, sebagai penghulu sekalian nabi, dan kepercayaan kita tentang dosa dan pahala, tentang kitab-kitab yang terdahulu yang telah Allah Ta'ala turunkan, kepercayaan kita tentang kewujudan para malaikat, ya. Ini semua perlu ada dalam hati kita tetap sampailah kita mati. Dan nak memelihara iman ni sampai mati bukannya senang, bukannya mudah, ya. Kalau kita banyak melakukan perkara-perkara yang dosa, maksiat, ya, sehingga kita tidak bertaubat, boleh membawa kepada kemungkinan bahawa saat akhir kalam kita ini, akhir hayat kita tu, mungkin tercabut iman daripada diri kita. Na'udzubillah min zalik, ya. Kerana sewaktu kita nak meninggal dunia tu, waktu itulah syaitannya akan lebih menguatkan dia punya tipu daya dia, hasutan dia, ya. Cuba nak memperdaya anak Adam ni supaya mati dalam keadaan tidak beriman, dalam keadaan tercabut keimanannya, ya. Jadi nak memelihara iman ni sehingga kita mati ada dinyatakan di sini, dan setengah daripada yang memberi manfaat bagi terpelihara iman ketika mati seperti barang yang disebut oleh Hazrat Syekh Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu anhu, telah berkata oleh Abul Abbas Al-Khidr alaihi salam, ini Nabi Khidr, Nabi Allah Khidr alaihi salam, bahawa aku bertanyakan 24,000 Nabi daripada suatu yang apabila mengamalkan dia disentosa daripada tinggal imannya. Ini Nabi Khidr alaihi salam telah bertanya kepada sekalian 24,000 Nabi. Jadi Nabi-Nabi sekaliannya ada 124,000. Ini dia tak tanya semua, nak tanya semua bukan senang nak jumpa sekalian Nabi-Nabi. Tapi di sini dinyatakan 24,000 daripada sekalian Nabi-Nabi tadi itu dah ditanyakan oleh Nabi Allah Khidr alaihi salam ni berkenaan daripada perkara yang apabila mengamalkan dia, apakah amalan, suatu amalan yang apabila kita mengamalkannya maka akan kita terpelihara daripada tercabut keimanan, ya. Ini supaya kita sentiasa sentosa dalam keadaan keimanan. Apakah amalannya? Jadi tanya Nabi Allah Khidir ni kepada para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Maka tiada menjawab akan daku seorang daripada mereka itu. Ini semuanya tak berani nak memberikan jawapan, ya, tentang apakah amalan yang akan dapat memelihara keimanan kita tu sehingga kita tu meninggalkan dunia ini. Sehingga aku berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Akhirnya dia berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aku tanya akan dia. Maka dalam kesempatan itu Nabi Allah Khidir alaihi salam telah bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata ia, hingga aku tanyakan Jibril. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak dapat memberikan jawapan, tidak berani nak memberikan jawapan, sehingga dia mendapat jawapan yang sepatutnya diberikan, ya. Maka Nabi Muhammad SAW menyatakan, hingga aku tanyakan Jibril. Biar aku tanya kepada malaikat Jibril alaihi salam dulu. Maka bertanya ia akan Jibril. Maka berkata ia, hingga aku tanyakan Tuhan Rabbul Izzah. Jadi malaikat Jibril alaihi salam pun tidak sanggup memberikan jawabannya, sehinggalah dia bertanya sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Rabbul Izzah. Maka bertanya ia akan Tuhan Rabbul Izzah. Maka firman Allah Azza wa Jalla, ini Allah Ta'ala berfirman, barang siapa mengekal membaca tiap-tiap lepas sembahyang akan ayatul kursi, ya, ayatul kursi ini daripada surah Al-Baqarah, ya, surah yang kedua daripada sesudah Al-Fatihah itu kita baca masuk surah Al-Baqarah. Pada ayat yang ke-255, iaitu dinamakan juga sebagai ayat Al-Kursi, ya. Bagaimana ayat kursi itu? Ya, sebagaimana yang dinyatakan Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dan seterusnya surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-285 hingga 286. Itu antara ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah, ya. Bagaimana ayatnya? Iaitu ayat a'udzubillahi minasyaitanir rajim, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat, rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na, rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya, ini ayat yang ke-285 hingga 286 daripada surah Al-Baqarah. Ini satu ayat, dua ayat, ya, dua ayat. Kemudian seterusnya surah Ali Imran ayat 18 hingga 19, iaitu a'udzubillahi minasyaitanir rajim, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim, innad dina 'indallahi al-islam, wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum, wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Dan seterusnya ayat 26 hingga 27 daripada surah Al-Imran, iaitu a'udzubillahi minasyaitanir rajim, qulillahumma
مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Dan seterusnya membaca surah Al-Ikhlas dan surah Al-Falaq dan surah An-Nas, ya. Seperti mana yang kita tahu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini adalah ayat-ayat yang kita harus baca tiap-tiap lepas semayang. Bukanlah wajib, ya. Ini adalah amalan yang sunat untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya memberi kita kemanfaatan, terpelihara iman kita sehinggalah kita tak kala kita meninggal dunia, ya. Dan Fatihah sekali-sekali nescaya sentosa daripada tinggal imannya, dan membaca surah Al-Fatihah sekali, ya. Jadi apa isi kandungan daripada ayat-ayat ni yang mana kita membacanya tu boleh membawa kita kepada terpelihara keimanan. Cuba kita renung balik, apakah isi kandungan daripada ayat-ayat yang kita baca tu. Kalau kita jadikan ini sebagai amalan, insya-Allah, ya, ini bukanlah amalan yang wajib, tapi memelihara iman, mati dalam keadaan beriman itu wajib. Maknanya kita wajib bermati kita dalam keadaan beriman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya. Mati kita itu dalam keadaan beriman, dalam sebagai orang Islam, ya. Jadi isi kandungan ayat-ayat ini menyatakan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, keesaan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita tengok daripada isi kandungan ayat Al-Kursi tadi, ya. Menyatakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang mana tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Dia, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, dan menyatakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tidak menyerupai makhluk. Kalau makhluk ni dia memerlukan kepada rehat, tidur, makan, minum, ya. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala bukan sedemikian. Ini kepercayaan kita, keimanan kita, keyakinan kita terhadap zat Allah Taala mestilah betul, ya, bahawa Allah Taala tidak menyerupai makhluk. Sekali-kali tidak menyerupai makhluk. Mukhalafatuhu lil hawadis. Laisa kamitslihi syai'. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesiapa pun, sesuatu apa pun yang sekufu dengan Allah Ta'ala, seumpama dengan Allah Ta'ala, ya. Macam kita ni makhluk ni, manusia ni, mana boleh jadi Allah Ta'ala? Kalau kita zikir Allah, 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 Allah banyak-banyak pun tak boleh jadi Allahnya, ya. Melainkan kalau orang tu dia dah mabuk sangat, dah mabuk, dia nampak semua Allah, dia kata, ya. Itu kalau dah, itu dalam hal keadaan lain, itu ahwal kemabukan dia dalam zikrullah, ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Taala tu tidak mengambil makanan, tidak perlu pada makanan, dan tidak perlu pada tidur. La naum wala naum, ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Baginya lah segala kerajaan, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nampak, menyatakan tentang kekuasaan Allah Taala, kesempurnaan kekuasaan Allah Taala meliputi langit dan bumi ni, ya. Bukan kata satu langit, berlapis-lapis langit ni, semuanya dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Man allazi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Siapa yang boleh memberikan syafaat, ya, pertolongan, bantuan, keselamatan
melainkan semuanya dengan izinnya. Walaupun baginda Nabi SAW dapat memberikan syafaat, ya, itu semua dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun orang-orang beriman, ya, dapat memberikan syafaat, itu semua dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Nampak di sini menyatakan tentang sifat ilmu Allah Taala. Bagaimana pengetahuan Allah Ta'ala, mengetahui apa yang ada di hadapan kita dan apa yang ada di belakang kita, apa yang akan berlaku di hadapan kita dan apa yang telah berlaku dalam kehidupan kita. Semuanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahui. Sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kesempurnaan ilmu Allah Ta'ala. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Ini tidak ada sesuatu apapun, ya, yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, dan keluasan kursi Allah Ta'ala meliputi langit dan bumi ini, dan tidak ada kesukaran bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk memelihara keduanya, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha tinggi keagungannya. Dan seterusnya ayat yang menyatakan tentang keimanan kita ke atas para rasul, ya, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, ya. Bagaimana para rasul beriman atas apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepadanya. Khasnya baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah beriman. Ini Nabi Muhammad sendiri beriman dengan segala isi kandungan Al-Quran yang telah diwahyukan kepada baginda. Bima unzila ilaihi min rabbih, yang diturunkan daripada, yang diwahyukan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wal mu'minun, dan begitu juga orang-orang yang beriman. Jadi sebagai orang-orang yang beriman, maka adalah wajib bagi kita mempercayai sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempercayai, beriman dengan apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam kitab sucinya Al-Quran. Kullun amana billah, semuanya beriman kepada Allah. Ini para nabi, para rasul, semuanya beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, dan beriman atas kewujudan para malaikatnya. Wa kutubihi, dan beriman atas apa kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa rusulihi, dan sekalian para rasul yang telah diutuskannya. Ini orang-orang beriman mempercayai tentang perkara-perkara ini. La nufarriqu baina ahadin min rusulih, dan mereka tidak membeza-bezakan di kalangan para rasulnya. Jadi sekalian para rasul itu mereka beriman, mempercayai atas apa yang disampaikan, bahawa sifat-sifat para rasulnya pun, ya, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Ini dengan kemuliaan yang sesuai dengan ciri-ciri sifat-sifat kenabian, kerasulan itu. Wa qalu sami'na wa ata'na, dan ini sebagai orang yang beriman sentiasa menggunakan pendengaran yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah kurniakan kepada mereka. Kerana ini semuanya akan ditanya. Allah memberikan kita penglihatan, pendengaran dan hati, perasaan. Semuanya akan ditanya. Dan orang-orang yang beriman sentiasa menggunakan pendengaran mereka untuk mendengar apakah perintah-perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan larangan-larangannya. Wa ata'na, dan orang-orang beriman sentiasa akan berusaha untuk mentaati segala perintah-perintah yang telah diperintahkan. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, dan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah di mana kita akan kembali. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan Allah Ta'ala tidak akan membebankan seseorang itu melainkan menurut kemampuan seseorang itu. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ini apa yang mereka lakukan, semuanya mereka akan mendapat akibat daripada apa yang mereka lakukan. Dan kalau mereka buat amalan yang baik, mereka akan memperolehi natijah yang baik. Maksudnya kalau kita melakukan amalan-amalan yang buruk, kita juga akan mendapat natijah-natijah yang buruk. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, supaya Allah Ta'ala tidak menangkap kita, tidak mengazab kita, menyiksa kita, ya, atas kelalaian kita dan kesilapan kita, keterlupaan kita. Kita memohon kepada Allah Ta'ala, kerana perkara-perkara yang berkaitan dengan keimanan ini
bukannya mudah nak melekat dalam hati, melainkan kalau kita tanamkan betul-betul di dalam hati kita, ya. Kerana perkara yang gaib ni memerlukan satu kepercayaan yang ditanam sedari kecil, ya. Bagaimana Nabi SAW menanamkan keimanan dalam diri para sahabat, bukannya dalam masa satu hari, tapi dalam masa berpuluh-puluh tahun, ya, daripada kehidupan baginda Nabi SAW di Mekah, ya, sehinggalah ke Madinah. Dalam masa kerasulan baginda Nabi SAW tu, dalam 20 tahun lebih tu, baginda Nabi SAW usaha menanamkan keimanan dalam diri para sahabat, ya, kerana bukan akan terhasil dalam masa satu hari. Pun dalam keadaan itu pun ramai juga yang murtad sesudah kewafatan baginda Nabi SAW. Kerana apa? Kerana lemahnya keimanan dalam hati mereka, ya. Bukan maknanya zaman Nabi SAW semuanya iman mereka tu semuanya kuat. Kalau kuat mereka tu adalah para sahabat yang mana mereka beriman dengan kerasulan baginda Nabi Muhammad SAW dan mereka mati dalam keimanan tersebut, ya. Tetapi ada orang-orang yang apabila wafatnya baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, maka keimanan mereka mulai pudar, luntur, dan kepercayaan mereka kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW mulai hilang, sehingga menyebabkan tercabutnya keimanan daripada hati mereka dan menjadikan mereka murtad. Na'udzubillah min zalim. Rabbana, kita memohon lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ya Allah, janganlah kau timpakan ke atas kami dengan dugaan-dugaan, kesusahan-kesusahan, kesukaran-kesukaran, ya, bala musibah sebagaimana yang telah ditimpakan olehmu ke atas para orang-orang yang beriman daripada sebelum kami ini, itu di kalangan para nabi dan para rasul, para siddiqin, syuhada dan para solihin, yang mana dalam nak memelihara keimanan itu mereka berhadapan dengan dugaan, cabaran, kesusahan, penghinaan, penyiksaan. Ya, kalau kita pernah membaca ataupun pernah mendengar tentang kisah Ashabul Kahfi, bagaimana pemuda-pemuda itu terpaksa melarikan diri mereka sampai menyorok dalam gua, bukannya nak jaga harta, bukannya nak jaga rumah tangga, bukannya nak jaga anak bini dah, tapi nak jaga iman. Iman dalam hati itu, keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita pernah dengar kisah bagaimana Hadrat Bilal bin Rabah yang disiksa oleh tuannya, ya, kerana dia beriman kepada agama Nabi Muhammad SAW, kerana dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Disiksanya sampai dia empapkan dia dengan batu yang besar di atas padang pasir yang panas terik, ya, sampai tak boleh nak gerak tubuh badan dia. Tapi dalam keadaan itu pun Hadrat Bilal radhiyallahu anhu mempertahankan keimanannya. Ahad tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah Allah Subhanahu wa taala memberi kemuliaan kepada para sahabat, khasnya Hadrat Bilal. Hari ini siapa nak, ya, azan, kita ingat lagi nama Bilal kerana pengorbanan beliau tetap bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga akhir hayat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia daripada seorang hamba abdi, Allah angkat menjadi seorang gubernur, ya. Itu kemuliaan Hadrat Bilal. Tabah dia, memelihara keimanan dia, maka Allah Subhanahu wa taala beri dia pangkat yang lebih mulia, radhiyallahu anhu. Semoga Allah taala meridai beliau. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala jangan uji kita dengan dugaan-dugaan yang sedemikian, yang berat. Kita mohon Allah taala tetap pelihara keimanan kita walaupun kita dalam keadaan hidup yang serba mewah, selesa, senang, ya, tidak ada ancaman, tidak ada kesusahan, tidak dalam keadaan lapar. Nak memelihara iman ni, ada yang terpaksa berlapar nak memelihara iman, ya. Nanti bila Dajjal datang, nanti baru kita tahu. Dajjal nanti dia dengan segunung roti. Orang-orang beriman nakkan tepung, nak roti, terpaksa pergi mengadu kat Dajjal. Sampai begitu sekali. Siapa yang pergi ke Dajjal, maka Dajjal pun terus diacur lah. Kalau nak kena beriman dengan aku, baru aku bagi sekilo roti ke apa. Dan itu baru kita diuji. Na'udzubillah. Jadi kata Nabi SAW, waktu itu orang beriman hanya dapat makan dengan tasbih, takbir, tahmid dan tahlil, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kerana itu juga akan dapat mengenyangkan mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, nak memelihara iman, nanti kalau muncul Dajjal nanti pun
Bukan kata dia nak rampai harta kita, dia tak perlu kita punya harta, dia lagi kaya. Tapi dia nak usaha nak cabut keimanan kita tu supaya kita mempercayai atas ketuhanan beliau. Na'udzubillah min dzalik. Ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa lagi yang dinyatakan dalam ayat-ayat yang kita baca untuk memelihara iman kita selepas setiap kali sembahyang tu? Daripada surah Ali Imran, Allah menyatakan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Bahawa Allah Subhanahu wa taala telah bersaksi, syahidallah, Allah taala telah bersaksi, annahu, bahawa sesungguhnya, la ilaha illa huwa, bahawa tidak ada Tuhan selain dia dah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan dia je. Wal malaikatu, dan para malaikat juga turut menyaksikan, bersaksi atas kenyataan tersebut. Dan siapa lagi? Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Kerana itu orang-orang yang berilmu pengetahuan ni mendapat kedudukan yang mulia, kerana mereka ada ilmu tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, ya, qa'iman bil qist, sentiasa menegakkan keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim, tidak ada Tuhan melainkan dia yang maha mulia lagi maha bijaksana. Innad dina 'indallahi al-islam, bahawa sesungguhnya agama di sisi Allah taala hanya Islam. Ini agama, pegangan hidup, cara hidup, perlembagaan hidup, perundangan hidup, adab kehidupan, semuanya diterapkan, disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peradaban hidup tersebut dengan nama Islam, ya. Kerana Islam ni bukan sekadar kepercayaan, ya. Kalau kepercayaan tu dia dinamakan iman, ini kepercayaan kita, ya, keyakinan kita, itu adalah perkara iman. Tetapi Islam ni adalah cara kehidupan, bagaimana kita nak bawa kehidupan tubuh badan kita yang jasmani ni. Kalau iman ni dia hanya bersifat rohani je, dalam hati je, ya. Kerana iman ni dia ada yang berkaitan dengan ilmu dan dia ada yang berkaitan dengan amal, ya. Sebagaimana tauhid, ada tauhid yang bersifat ilmu dan ada tauhid yang bersifat amal. Macam mana tauhid yang bersifat ilmu? Tauhid yang bersifat ilmu maksudnya kita hanya perlu tahu saja, itu pun dah cukup dah. Kita perlu tahu je bahawa Allah Ta'ala ni Esa. Itu je. Kita perlu tahu je, dan kita perlu percaya. Ini bersifat ilmu. Mana kita bila dah ada ilmu tu, kita simpan dalam pengetahuan kita tu sehinggalah kita mati. Ini bersifat ilmu. Dan kita perlu tahu bahawa Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi yang terakhir, Nabi akhir zaman. Tidak ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Ini bersifat ilmu, yang mana kita perlu percaya je, cukup dah. Dah selamat dah iman kita. Dan ada juga tauhid yang bersifat amal, ya. Tauhid yang bersifat amal ni menuntut kita supaya kita melaksanakan sesuatu atas apa yang kita tahu itu. Contohnya, bila kita dah tahu bahawa Allah Ta'ala itu adalah zat yang esa, zat yang layak disembah, zat yang mencipta alam ini, maka pada sudut pengamalannya kita dituntut untuk melaksanakan penyembahan, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dituntut untuk melaksanakan segala perintah-perintah yang telah diperintahkan, dan kita dituntut untuk meninggalkan segala larangan-larangan yang telah dilarang. Ini bersifat amal, ya. Jadi pada sudut ilmunya kita perlu mengetahui bahawa Allah Ta'ala adalah zat yang esa, zat yang mencipta, Rabbul Alamin, yang mentarbiyah, memelihara seluruh alam ini. Ini bersifat ilmu, kita tahu ni pun dah cukup dah. Tetapi untuk kesempurnaan, maka kita perlu mengamalkan. Dan tauhid yang bersifat amal ini menuntut kita melaksanakan sesuatu amalan-amalan, ya. Jadi perkaitan antara ilmu dan amal ni, perkaitannya dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Bila kita kata la ilaha illallah, kita dituntut untuk mengetahui bahawa Allah Ta'ala itu adalah zat yang esa. Tidak ada Tuhan dah yang disembah melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Ini kita dah tahu pun dah cukup. La ilaha illallah, dah dikira beriman. Dan dituntut daripada kalimah Muhammadur Rasulullah,
adalah tuntutan amal, supaya kita melaksanakan amalan-amalan kita sebagai hamba Allah. Setelah kita mengetahui bahawa Allah Ta'ala adalah zat yang wajib disembah, wajib diibadah, maka kita melaksanakan amalan ibadah kita tu, amalannya selari seperti mana yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tauhid yang bersifat ilmu ini, yang mana dengan pengetahuan kita mengetahui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang esa, zat yang wajib disembah, ya. Ini diistilahkan sebagai tauhid rububiyah. Ya. Pada sudut istilahnya diistilahkan sebagai tauhid rububiyah. Ini kita mentauhidkan Allah bahawa Allah adalah zat yang maha esa. Kita tahu siapa yang menciptakan langit, siapa yang mencipta bumi, kita tahu Allah. Ya. Dan Allah Taala menyatakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala ni wajib kita percaya. Dan tauhid yang menuntut sifat amal, ini dinamakan tauhid uluhiyah. Yang mana daripada perkataan ilah bermakna makluh. Ilah artinya Tuhan, ya, yang wajib disembah. Al-ilah bermakna makluh. Makluh artinya ma'bud, zat yang wajib kita ibadati. Ya. Jadi pada sudut ilmu, kita berkait dengan tauhid rububiyah. Dan pada sudut amal, ini berkait dengan tauhid uluhiyah. Ya? Jangan salah anggap pula saya ni macam Wahabi pula, apa ajar 3 serangkai ke apa, tidak, bukan. Ini daripada sudut ilmu, perbahasan daripada sudut ilmu, pemahaman, ya, bahawa iman ni ada yang berkait dengan ilmu dan ada yang berkait dengan amal. Ini satu, kita menuntut ilmu nak faham bahawa Allah adalah zat yang esa, tentang kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah sifat-sifat yang wajib bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala? Ini bersifat ilmu untuk kita mengetahui bahawa Allah Taala itu adalah zat yang maha berkuasa. Dan satu lagi, tuntutan yang dituntut daripada pengetahuan ini, kita dituntut supaya melaksanakan ibadat. Wa ni'buduni hadza siratun mustaqim. Bila kita setelah kita berilmu, maka kita dituntut untuk mengamalkannya. Mengamalkannya, ini melaksanakan amalan ibadah. Dan ini dinamakan sebagai tauhid uluhiyah. Ini tidak ada yang lagi yang kita sembah dah melainkan Allah. Ini dalam pengamalan kita, melaksanakan ketaatan kita, pengabdian kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Barulah sempurna, ya, keimanan kita tu dengan ilmu dan amal. Bukan setakat kita tahu je Allah Esa, tapi amalan macam Allah tak ada pula. Boleh menipu lagi, boleh mencuri lagi. Maka tidak ada kesempurnaan iman dalam keadaan tersebut. Ya, wallahu a'lam. Dan begitu juga Allah Ta'ala nyatakan lagi dalam ayatnya tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Bahawa Allah Ta'ala boleh memurniakan kerajaan kepada siapa yang dikehendakinya. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Dan Allah Ta'ala berkuasa untuk mencabut kerajaan daripada siapa yang dikehendakinya. Yani Allah Ta'ala dia nak bagi kerajaan kepada siapa pun boleh. Allah Ta'ala nak cabut kerajaan daripada siapa pun boleh. Ini semua adalah kuasa kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa tu'izzu man tasha'. Dan Allah Ta'ala nak bagi kemuliaan kepada siapa pun Allah Ta'ala boleh bagi. Siapa yang disuka, dia nak bagi kemuliaan, Allah akan bagi kemuliaan. Wa tuzillu man tasha'. Dan Allah Ta'ala boleh hinakan siapa yang dikehendaki. Biyadikal khair. Dan di tangannya lah segala kebaikan. Biyadikal khair, ya, bukan bermakna Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ada tangan pula, ya. Di sini ayat yang menerangkan tentang sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, yang mana bila Allah Ta'ala nyatakan tentang tangannya ke, wajahnya ke, kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita diharuskan untuk bertakwil. Ini mentakwilkan kenyataan tersebut, kerana ayat-ayat ini adalah termasuklah ayat-ayat yang mutasyabbihat, ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala memiliki kebaikan. Ini segala kebaikan ada di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Innaka ala kulli syai'in qadir.
bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki segala kekuasaan atas segala sesuatu. Dia berkuasa untuk mengeluarkan, menerbitkan, menjadikan malam daripada keadaan siang tadi tu, Allah Ta'ala boleh tukarkan menjadi keadaan malam, dan Allah Ta'ala boleh tukarkan daripada malam tadi tu bertukar menjadi siang. Dan Allah Ta'ala boleh mengeluarkan sesuatu yang hidup daripada sesuatu yang mati. Dan Allah Ta'ala juga berkuasa untuk mengeluarkan sesuatu yang mati daripada benda yang hidup. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya tanpa batas, ya, tanpa perhitungan. Dan seterusnya ayat daripada surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ini semuanya menyatakan tentang kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tentang keesaan zat Allah Ta'ala. Qul, katakanlah bahawa sesungguhnya huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa, ya. Ini dengan sifat wahdaniyahnya. Allah Ta'ala Esa pada zatnya, pada sifatnya, dan pada segala perbuatannya. Allahus Samad, Allah menjadi tempat pergantungan sekalian makhluk-makhluk. Lam yalid wa lam yulad, ini menerangkan tentang sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tidak melahirkan dan dia tidak dilahirkan. Lam yalid, dia tidak melahirkan, dan walam yulad, dan dia tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun yang sekufuk dengannya, seumpama, sebanding dengannya. Dan kita baca daripada surah Al-Falaq, memohon supaya kita dapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung dengan siapa? Bi Rabbil Falaq, dengan Rabb, Tuhan. Nampak? Kita berlindung, kita memohon supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memelihara. Bi Rabbil Falaq, dengan Tuhan yang menciptakan falak. Min syarri ma khalaq, kita mohon perlindungan daripada apa? Daripada segala kejahatan-kejahatan yang telah diciptakannya. Ini kebaikan pun Allah Ta'ala ciptakan juga, keburukan pun Allah Ta'ala ciptakan juga. Dia bukan kata kebaikan yang Allah cipta, kejahatan, keburukan ni ada makhluk lain pula cipta. Tidak, ya. Allah Ta'ala menciptakan kebaikan dan Allah Ta'ala menciptakan keburukan. Kerana Allah nyatakan min syarri ma khalaq, daripada segala kejahatan-kejahatan yang telah diciptakannya, ya. Jadi antara kejahatan-kejahatan yang telah diciptakannya, antaranya syaitan, iblis, ya, untuk mengganggu kita, untuk menyesatkan anak-anak Adam ni, ya. Maka sebab itu kita perlu memohon supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala pelihara kita daripada kejahatan-kejahatan, kesesatan-kesesatan yang telah diciptakan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan kita mohon supaya Allah Ta'ala pelihara kita daripada segala kejahatan-kejahatan manusia. Wa min syarrin naffasati fil uqad, ini kejahatan-kejahatan manusia dan kejahatan-kejahatan orang yang nak melakukan kedengkian, hasad dengki, ya. Dan kita juga mohon supaya Allah Ta'ala pelihara kita daripada segala was-was syaitan yang membisik-bisikkan di dalam dada kita, yang baik daripada kalangan jin dan manusia. Jadi ini semuanya ayat-ayat yang kita harus baca setiap kali selepas sembahyang, ya. Kalau ada masa lah, kalau tak ada masa maka kita boleh baca dalam hati, ataupun baca dalam kenderaan ke, ataupun sebaik-baiknya mana kita bacalah selepas sembahyang tu, ya, dalam beberapa minit, tak sampai 5 minit pun tak sampai kita nak habiskan ayat-ayat ini, ya. Dan nakal daripada Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu berkata, ia, aku lihat akan Tuhan Rabbul Izzah di dalam tidur 99 kali. Maka aku berkata pada diriku, jika aku lihat cukup 100 kali, sesungguhnya aku hendak tanya akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan apa amal yang dapat kelepasan makhluk daripada siksa engkau pada hari kiamat, ya. Jadi tentang mimpi melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, menurut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah harus, ya. Bukan kata mustahil, tidak, ya. Kalau bermimpi melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni harus, kerana pernah berlaku oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, dan ramai di kalangan para salihin, para imam-imam, antaranya Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal,
ya, Imam Hakim Tirmizi, mereka pernah mengalami mimpi melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mimpi orang-orang beriman ni selalunya betul, ya. Kerana mimpi adalah sebahagian daripada kenabian. Ini daripada bab-bab kenabian. Mimpi ini merupakan salah satu daripada bab-bab kenabian. Ini nabi-nabi banyak dinyatakan dalam Al-Quran, kisah nabi-nabi yang mengalami mimpi-mimpi. Antaranya kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Mimpi melihat apa? Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Apa? Inni ra'aitu, sesungguhnya aku telah melihat. Ini dia mengadu pada ayahandanya, aku telah mimpi melihat 11 bintang, ya? Dan matahari dan bulan sujud kepadaku. Jadi dia nampak dalam mimpi. Dan begitu juga Nabi SAW pernah bermimpi. Mimpi apa? Fatah Mekah. Sebelum Fatah Mekah, Nabi SAW telah mimpi akan masuk ke kota Mekah, ya. Dan ramai lagi di kalangan para anbiya yang pernah mengalami mimpi-mimpi. Antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah mengalami mimpi, ya, sebelum baginda mendapat arahan untuk menyembelih anak andanya Nabi Ismail alaihissalam, ya. Jadi mimpi-mimpi kalau daripada Allah Subhanahu Wa Taala, selalunya mimpi yang berkaitan dengan keimanan, untuk menambahkan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi melihat Allah Taala dalam mimpi ni mungkin, ya. Mana mungkin maksudnya mungkin boleh jadi, boleh, harus. Mana kalau melihat Allah Taala dengan mata hati kita menurut Ahlussunnah wal Jamaah adalah harus melihat. Kalau contohnya dalam mimpi ke, ataupun tengah dalam zikir ke, ataupun dengan mata hati ke, itu harus. Tapi kalau kata dia melihat Allah Taala dengan mata kepala, ini mustahil. Kerana kita tidak boleh melihat Allah Taala dengan mata kepala, ya, dalam kehidupan dunia ni, ya. Kalau ada yang mendakwa dia melihat Allah Taala dengan mata kepala dia, maka itu mungkin boleh jadi palsu, ya. Tapi siapakah yang akan mimpi melihat Allah Taala ni? Adakah semua orang mesti akan boleh dapat mimpi melihat Allah Taala? Tidak. Bukan semua orang, ya. Dia bergantung atas makam, tingkat darjat kedudukan dia, kerohanian dia. Kalau tinggi kerohanian dia, darjat kerohanian dia, tak mustahil. Macam dinyatakan ni Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni siapa tuan-tuan mulia? Ya, Bapak Ibu sekalian, ini antara imam mujtahidin, ya, imam Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Sesuai dengan kedudukan dia, ketinggian ilmu dia. Seperti mana yang Allah Ta'ala nyatakan tadi, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah Ta'ala telah bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain dia. Dan siapa lagi yang bersaksi? Wal malaikatu wa ulul ilmi. Para malaikat juga bersaksi atas kesehatan Allah Ta'ala. Dan siapa? Orang-orang yang berilmu pengetahuan, ya. Jadi kalau Imam Abu Hanifah, dia adalah antara penghulu segala orang berilmu pengetahuan, ya? Imamul A'zam, antara gelaran yang digelarkan kepada beliau. Jadi beliau telah bermimpi 99 kali dah melihat Allah Ta'ala dalam mimpi. Jadi katanya kalau aku mimpi kali yang 100 ni, aku nak tanya kepada Allah Ta'ala lah. Apa nak tanyanya? Dengan apakah amalan yang dapat kelepasan makhluk daripada siksa engkau pada hari kiamat? Ini dengan apa amal yang dapat kelepasan makhluk daripada siksa engkau pada hari kiamat? Apa maksudnya? Yang ini dia memohon kepada Allah Ta'ala, apakah ya Allah suatu amalan yang mana apabila seseorang makhluk itu melakukan amalan tersebut, dia akan mendapat kelepasan daripada siksa-Mu ya Allah pada hari kiamat. Itu maksud dia, ya. Kemudian maka aku lihat akan dia cukup 100. Ini Allah Ta'ala pun memberi kesempatan kepada Imam Abu Hanifah mengalami mimpi, menziarahi, melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada kali yang ke-100. Maka kata Imam Abu Hanifah, maka aku kata, ya Rabbi azza jaruka wa jalla sana'uka wa taqaddasat asma'uka. Dengan apa dapat kelepasan hamba engkau pada hari kiamat daripada siksa engkau? Ini bertanya Imam Abu Hanifah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan amalan apakah seseorang hamba engkau itu dapat kelepasan
daripada siksa engkau pada hari kiamat nanti ya Allah. Maka firman Allah Ta'ala, barang siapa membaca akan tasbih ini pagi petang, dapat kelepasan ia daripada siksaku. Ini amalan ni kalau bapa ibu-ibu sekalian nak jadikan amalan, boleh ya, harus boleh kita amalkan ya. Sebab ia ni adalah berupa doa dan pernyataan kita terhadap kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, keesaan zat Allah Subhanahu Wa Taala, kesucian zat Allah Subhanahu Wa Taala ya. Subhanal abadiyil abad, maha suci Allah Taala yang maha kekal abadi. Subhanal wahidil ahad, maha suci Allah yang maha esa tunggal. Subhanal fardis samad, yang maha suci Allah Ta'ala yang maha tunggal dan jadi tempat pergantungan makhluk. Subhana man rafa'as samaa bighairi amad, maha suci Allah Ta'ala yang telah menegakkan langit, yang mengangkat langit walaupun tanpa tiang. Subhana man basatal arda ala ma'in fajamad ya, maha suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah membentangkan bumi di atas air lalu ia beku. Subhana man khalaqal khalqa wa ahsahum adada, maha suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah menciptakan makhluk, wa ahsahum adada, dan telah membahagi-bahagi ini tanpa terkira bilangannya ya. Yang Allah Ta'ala telah menciptakan makhluk ni begitu ramai sehingga tak terkira banyaknya. Subhanallah, maha suci Allah ya. Subhana man qassamal arzaqa wa lam yansa ahada, maha suci Allah Ta'ala yang telah membahagi-bahagikan rezeki, wa lam yansa ahada, dan tidak melupakan walau seorang pun ya. Kita ni kadang-kadang kalau anak ramai dah bagi duit belanja semua untuk pergi sekolah, ada juga kadang-kadang terlupa nak bagi. Tapi Allah Ta'ala maha suci, dia daripada lupa ya. Dia ciptakan semua makhluk-makhluk ni, dia yang semua menyempurnakan segala keperluan-keperluan makhluk-makhluknya. Tak ada satu pun dilupakannya ya. Dan apa lagi pernyataan kita tentang kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifat Allah Taala. Subhanallazi lam yattakhiz sahibatan wala walada, maha suci Tuhan yang tidak mengambil, tidak ada sebarang teman dan tidak ada sebarang anak ya. Subhanallazi lam yalid wa lam yulad, maha suci Allah Ta'ala yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada yang sekutu, sekufu dengannya, sesiapa apapun ya. Dan kata Imam Hakim Tirmizi Hakim ni adalah bukan Imam Tirmizi yang kata karang kitab Sahih Tirmizi itu, bukannya. Ini Hakim Tirmizi. Hakim Tirmizi ini salah seorang imam muhaddisin juga ya. Mana lebih ini lebih awal daripada Imam Tirmizi ya. Kata Tirmizi, Hakim, aku lihat akan Tuhan Rabbul Izzah di dalam tidurku. Ini beliau juga mengalami mimpi, melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam mimpinya. Maka aku berkata, ya Rabb, aku takut akan hilang iman. Dia mengadu kepada Allah Ta'ala di dalam mimpinya ya, bahawa ya Allah, ya Rabb, aku takut atas hilang iman. Firmannya, maka Allah Ta'ala pun berfirman, baca olehmu antara sunat fajar dan fardunya akan ayat berikut ini. Ya Hayyu ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram, as'aluka an tuhyiya qalbi bi nuri ma'rifatika ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya muhyiyal mauta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, yang bermaksud, wahai Tuhan yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, wahai Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, aku memohon kepadamu agar menghidupkan hatiku dengan cahaya makrifat darimu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, wahai Tuhan yang maha menghidupkan orang-orang yang telah mati, ya Arhamar Rahimin, dengan rahmatmu, wahai Tuhan yang paling pengasih dari setiap yang pengasih ya. Ini daripada apa yang dinukilkan daripada Imam Hakim Tirmizi, apa yang beliau lihat dalam mimpinya, doa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah ajarkan kepadanya agar dibacakan
ya, antara sunat fajar, ini antara sembahyang sunat subuh dan sembahyang sebelum sembahyang fardu subuh tu, antara sembahyang sunat dan sembahyang fardu subuh tu, tengah-tengah tu sebelum imam Bilal dia suruh bangun untuk iqamah, maka kita boleh baca doa ni, ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram as'aluka an tuhyiya qalbi bi nuri ma'rifatik, ya Allah ya Allah ya Allah ya muhyiyal mauta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Dan pada satu riwayat, barang siapa membaca tatkala jaga daripada tidurnya, yakni ketika terjaga daripada tidur, dia boleh baca ayat ini, subhanaka la ilaha illa anta rabbighfirli, maha suci engkau, tidak ada Tuhan melainkan engkau, wahai Tuhan, ampunilah aku. Nescaya keluar ia daripada dosanya seperti keluar ular daripada jalmunya, yakni daripada kulitnya yang lama. Ya. Wallahu a'lam. Jadi itu adalah berkenaan tentang kelebihan iman, ya, dan kepentingan iman. Bagaimana kita nak memelihara iman kita supaya kita sentiasa dapat keadaan beriman dan kesempurnaan iman, dan supaya kita mati dalam keadaan beriman. Yang penting kita hendaklah banyakkan berdoa, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Ta'ala memelihara kita dengan keimanan. Jadi ada apa-apa soalan nak tanya? Saya buka mungkin satu soalan sebelum kita dirikan solat. Kalau tu insyaAllah ada siapa-siapa nak tanya soalan, satu soalan insyaAllah. Ada tak? Tak ada. Ya. Jadi berkenaan dengan mimpi melihat Allah Ta'ala tadi tu, seperti mana yang saya jelaskan tadi, bagi kita ahli sunnah wal jamaah, bermimpi melihat Allah Ta'ala tu harus, ini mungkin, boleh, maknanya tidak mustahil, ya, kalau bermimpi. Maknanya bila kita bermimpi, kita melihat Allah tu dengan mata hati, bukan dengan mata kepala, ya. Kalau melihat dengan mata kepala ni, nanti dalam kehidupan akhirat nanti, tu insya-Allah, ya, bagaimana sabda Nabi SAW tentang penghuni-penghuni syurga nanti akan melihat Allah Ta'ala dengan mata kepala, seperti mana melihat bulan purnama, mana tidak ada lagi perantaraan hijab lagi, ya. Tapi di dunia ni kita terhijab, daripada melihat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi melihat Allah Ta'ala dengan pandangan mata hati itu mungkin, ya, harus, ya, boleh, ya, tak mustahil. Tapi tengoklah orang macam mana. Kalau dia melakukan maksiat, dosa, dan dia nak mendakwa, dia melihat Allah Ta'ala, itu kita kena mencurigainya lah. Tapi kalau kita lihat dia sesuai dengan keilmuannya, kerana orang-orang yang berilmu tidak mustahil kalau mereka dengan pandangan mata hati mereka melihat Allah Ta'ala, kerana mereka belajar, mereka mengkaji, sentiasa memerhati, dan mereka ada pengenalan ilmu tentang kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau ilmu-ilmu tu, pengetahuan mereka itu apabila tergambar dalam hati mereka itu, ya, tentang kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Berkuasa. Jadi melihat Allah Ta'ala dengan mata hati itu adalah bukan satu perkara yang mustahil, ya, mungkin dan boleh, ya, harus, ya. Tapi kalau melihat Allah Ta'ala dengan mata kepala, itu mustahil, melainkan dalam syurga. Ini menurut pandangan kita ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Ya, kalau tak ada apa-apa soalan, insya-Allah kita doa, ya, apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tak baik itu, kelemahan, kesalahan itu semua daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, wa limashayikhina wa limuallimina wa lijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان اللهم أخرجنا من الدنيا مع الإيمان وقدم لنا من الجن مع الإيمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.